Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 15 Zulqa'dah 1443 bersamaan dengan 15 Jun 2022, kita teruskan pengajian kita dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Nama dia Fathul Mu'in. Kitab nama dia Fathul Mu'in, syarah kepada Qurratul Ain. Kitab ini membincangkan tentang fiqh. Tajuk yang kita akan bincang pada kali ini iaitulah tentang hukum i'adatus salah, ulang balik solat. Kita dah solat, bolehkah kita ulang balik solat kita tu? Dan kenapa kena ulang? Apa sebabnya? Kalau dia kata bapa nak ulang. Dan juga kita akan bincang tentang tajuk yang penting, berlawan di antara nak semaya di masjid ramai ke pergi solat di masjid yang orang tak ramai. Jangan duduk jawab, dengar kitab dulu. Baik. Tengok pelajar yang ada kitab warna hijau, muka surat 169, yang warna putih 158. Tengok di tengah-tengah tu. Selepas daripada tengah, dia punya perenggan yang kedua, yang ketiga tu. Kata Syekh Malibari rahimahullah, wa tusannu i'adatul maktubati bi syarti an takuna fil waqti wa alla tuzada fi i'adatiha ala marrah ila akhiri al-kalam. Dan sunat mengulangi sembahyang fardu dengan syarat ianya dilakukan dalam waktu. Maknanya kita solat dah tadi, tapi ada waktu lagi, ada sebab tertentu, boleh tak kita ulang balik solat? Dia kata sunat mengulangi balik. Bila adalah apa ni, dalil dia. Contohnya begini, tulis ni para pelajar, tulis di tepi kitab. Contoh dia, kita masuk masjid tak ada orang, senyap. Habis kali orang semaya, kita pun solat seorang kita. Tiba-tiba datang sebuah kereta, 5 orang mari nak solat. Kita semaya dah seorang tadi. Sunat kita ulang balik. Kita masuk jadi solat berjamaah bersama dengan kumpulan tersebut. Itu dia panggil sunat i'adah, ulang balik. Manakah dalil? Tulis dalil. Dalam kitab tu tak berdalil, saya tambah dalil. Ini dia panggil fiqhud dalil. Kita bukan nak bermain dengan dalil, kita nak memahami dalil. Kenapa kita kena buat macam ni? Apa sebab, apa sandaran? Itu manhaj yang baik untuk pelajar-pelajar lebih menjiwai apa yang kita, ibadat kita ni. Tulis kisah dia, Nabi SAW solat subuh di Mina, di Masjid Khaif. Selepas solat, Nabi tengok 2 orang duduk di belakang, tak solat berjamaah sekali. Dia relax, 2 orang sahabat. Nabi tanya, kenapa tak solat? Dia kata, qad sallaina fi rihalina, kami solat dah tadi di kemah kita, mari sini tak nak ulang balik. Maka Nabi SAW bagi tahu, jangan ulang balik. Kalau masuk musolat dah, tapi kita pergi solat, ada orang sedang berjamaah solat, ulang balik solat. Dan solat yang kedua itu sunat bagi kamu. Tulis hadis ni rawahu At-Tirmizi.
riwayat Tirmizi. Panjanglah hadisnya. Kalau nak tengok hadis ni, tengok dalam buku Sejarah Mekah. Ana tulis buku Sejarah Mekah. Ana tulis kisah ketika Nabi berada di Masjid Khaif di Mina. Nabi ada di Masjid Khaif di Mina, berlaku cerita ni. Jadi ana tulis kisah ini waktu tu solat subuh. Maknanya walaupun kita ulang tu selepas subuh. Biasanya lepas subuh ni tak boleh solat sunat dah. Tapi dalam masalah solat i'adah ni dibenarkan. Dalam masalah solat i'adah dibenarkan. Kita kata alhamdulillah, selesai kita punya masalah. Ni dalam buku Sejarah Mekah ni ada. Pelajar-pelajar boleh baca kisah dua orang yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Satu lagi kisah. Hadis ni dalam Tirmizi. Satu lagi kisah, tulis kisah yang kedua. Waja'a rajulun ba'da salatil asri ila al-masjid. Seorang sahabat Nabi mari ke masjid. Orang dah solat. Selesai dah solat dia. Tak ada orang nak solat dah dengan dia. Terlepas solat Jumaat. Nabi kata, man tasaddaqa ala hadzal rajul. Nabi kata, siapa nak sedekah ke sahabat kita ni? Mana pergi solat dengan dia? Solat berjamaah. Supaya dia boleh pahala berjamaah. Supaya dia boleh pahala berjamaah, Nabi tanya sahabat, siapa nak sedekah? Jadi sahabat pun bangun solat. Jadi kata di para ulama, hadis ini juga dalam Tirmizi bisanadin hasan. Hadis ini menunjukkan bahawa walaupun selepas solat asar masih boleh kita buat. Ana selalu jawab soalan kepada pertanyaan masyarakat ni tentang dia nak solat di masjid, tapi dia kesian ke bini dia, anak dia solat, bini dia solat seorang di rumah, dia pun nak solat juga di rumah, tak pergi masjid. Kita kata la, awak pergi masjid solat dengan imam, selepas solat balik ke rumah jadi imam. Balik rumah jadi imam untuk isteri dan anak-anak. Jadi yang kedua, dia solat yang kedua tu jadi sunat bagi dia. Tapi itu dia panggil sebab nak beri peluang pahala berjamaah kepada isteri dan anak-anak di rumah, masih ada ruang. Alhamdulillah. Jadi tak ada alasan lah, oh saya tak pergi masjid ustaz, sebab apa? Sebab kesian kau orang perempuan tak ada imam. Kita pergi jadi makmum dulu, lepas tu balik jadi imam. Tengok kita, syarat ulang tu dalam waktu, dalam mana waktu tu belum tamat lagi. Dan hendaklah ulangan itu tidak lebih daripada sekali. Lama mu jangan jadi pak sanggup lah. Dia duduk tunggu dekat tangga masjid. Ni dah solat belum? Belum. Mari. Saya jadi makmum awak. Tak boleh. Dalam kitab ni kata hanya boleh sekali saja, la tuzadu fi i'adatiha ala marratin. Boleh ulang sekali. Menurut siapa? Kata di para ulama, kecuali solat istisqa. Tulis pelajar, kecuali solat istisqa dibenarkan walaupun 10 kali. Sebab selagi tak turun hujan kita minta. Selagi tak turun hujan kita minta. Alhamdulillah. Khilaf bagi syekh, khilafan li syaikhi syuyukhina. Khilaf bagi syekh daripada guru kami. Mana tok guru kepada tok guru kami. Nama dia apa? Abul Hasan Al-Bakri rahimahullahu ta'ala. Abu Hasan kata, i'adatun min ghairi hasrin. Boleh je ulang, tak kira berapa puluh kali pun, asalkan dalam waktu lagi. Alhamdulillah. Tulis tepi tu. Kata Al-Hasan Al-Bakri, dia kata apa? Boleh mengulanginya walaupun beberapa kali. Mana ada khilaf juga dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf sama dia. Walaupun telah dilakukan sembahyang yang mula-mula itu dengan jamaah, mana kita solat jemaah dah beserta seorang orang lain, walaupun seorang, maknanya boleh kita ulang balik, baik ianya sebagai imam atau makmum dalam sembahyang yang mula-mula atau sembahyang yang keduanya. Jadi kita ni imam, tapi kita nak balik jadi imam pula kepada isteri dengan anak-anak, boleh. Alhamdulillah. Dengan berniatkan sembahyang fardu.
Kita kena niatlah semaya fardu. Walaupun ianya jatuh menjadi sunat. Jangan kata saja aku semaya sunat, solat asar sunat, i'adah. Saja aku solat asar, i'adah. Dan pandangan ini dirajihkan. Tulis. Tambah alih, dirajihkan. Maknanya dikuatkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Ar-Rawdah. Tulis itu. Nawawi telah mentarjihkan pandangan ini dalam kitab Rawdah. Nama dia Rawdatul Talibin. Nama penuh kitab Rawdatul At-Talibin. Jangan tukar lagi, naik mula ke atas. Walaupun ianya jatuh menjadi semaya sunat, betul balik ayat. Dengan berniatkan sembahyang fardu, walaupun ianya jatuh menjadi semaya sunat, mana semaya yang kedua itu sunat bagi dianya, bagi orang yang i'adah, yang ulang tu, tapi dia kena niat fardu juga. Maka adalah ia berniat melakukan ulangan sembahyang yang wajib. Dia kata saja aku solat zuhur, i'adah. Saja aku solat fardu zuhur, i'adah. Itu cara niat dia. Dia kata saya aku solat zuhur sunat, tak ada zuhur sunat. Walaupun jadi sunat, tapi dia kena niat full, kena niat penuh juga. Wadah? Dan al-imam, siapa dia al-imam? Yakni Imamul Haramain. Tulis imam, yakni Imamul Haramain. Nama tokoh ulama ni gelar dia Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullahu taala, memilih bahawa hendaklah orang yang sembahyang ulang itu, orang yang sembahyang ulang maknanya i'adah tadi, meniatkan zuhur atau asar misalnya, dan jangan hanya meniatkan fardu saja. Dia kena niat zuhur, aku ulang fardu zuhur, ulang fardu asar, kena jelas. Dan pandangan ini dirajihkan. Bagus jumpa. Pandangan ini dirajihkan, makna dianggap kuat, sahih dalam Ar-Rawdah. Tulis pelajar, Ar-Rawdah, nama kita Imam Nawawi, nama penuh dia Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Cetakan yang ada di maktabah kita ni 10 jilid. Besar kau kecil? Senyum awal. Nah, 10 jilid ya. Tak besar, 10 jilid. InsyaAllah kata. Kita akan belajar sampai Rawdatul Talibin, boleh baca, boleh syarah. Amin kata. Jangan dimalah. Baik. Tetapi yang awal itu, yang pertama tadi, niat semaya zuhur tadi, dirajihkan, mana dikira kuat di dalam kalangan ramai para ulama. Kebanyakan ulama kata cukuplah kita ambil yang pertama tadi lah, mana kita niat semaya fardu ya. Tapi Juwaini kata kena sebut zuhur dan asar, atau asar tu kena sebut. Tak apalah, lagi sebut lagi keluar khilaf tu lagi bagus, lagi baik. Jadi yang fardunya adalah yang mula-mula. Ingat ni pelajar, kalau kita solat 2 kali, yang jadi fardunya yang mana? Yang pertama, walaupun solat seorang, gugur dah fardu. Mana kalau mu tak solat pun tak berdosa dah. Maka kalaulah nyata bahawa sembahyang yang mula-mula itu rosak, tidak sah atau batal misalnya, maka sembahyang ulang itu tidak memadai. Mengikut apa yang dipegangi oleh Imamun Nawawi. Nawawi kata tak boleh. Sebab yang pertama batal, kenapa kamu kata niat ulangan? Tak ada ulang. Yang ni ganti yang tu. Dan Syekh kami Ibnu Hajar pula khilaf apa yang dikatakan oleh Syekhnya Zakaria tu Zakaria Al-Ansari itu dia, sebagai mengikuti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Al-Imad, yakni bila orang sembahyang ulangan itu meniatkan fardu, bagi sembahyang yang kedua itu jadilah. Kita kata yang kedua ni lebih tenang. Maknanya
Waktu dia ulang tu dia niat fardu. Saja aku sembahyang fardu zuhur, ulang, tak apa. Sah dah. Sebab ada kalimah fardu di situ. Ada kalimah fardu dalam niatnya itu. Alhamdulillah kata. Jadi dalam masalah khilaf-khilaf ni lah yang penting bagi kita para pelajar, kita kena belajar memahaminya supaya kita tidak berkelahi sama-sama kita. Sebab kita tahu benda tu khilaf. Imam Ghazali kata tak, Nawawi kata tak boleh, Ghazali kata boleh, kita kata alhamdulillah. Tulis tajuk baru, al-kathratu wal qillah, hukum perbincangan tentang bilangan ahli jemaah. Tulis tajuk bilangan ahli jemaah, perbincangan tentang bilangan ahli jemaah. Kita nak solat di mana? Dan sembahyang berjamaah, wa huwa bi jam'in katsirin afdalu minha fi jam'in qalil lil khabaris sahih. Tendak dia. Jawabnya, sembahyang berjamaah dengan jamaah yang bilangan ramai itu adalah lebih afdal daripada sembahyang jamaah dengan jamaah bilangan yang sedikit. Contohnya dalam kampung kita ni, kalau semaya di Masjid Ar-Rahman Pondok Sungai Durian ni, kita akan solat dengan 500 jemaah. Semaya di masjid kampung kita tu ada 50 tak sampai. Kita nak afdal solat di mana? Solat di masjid yang ramai. Itu pada asas. Tapi banyak lagi perbincangan, jangan cepat. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Hadis yang sahih dikeluar oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan lain-lain. Bukan hadis tu yang dia tulis dalam kurung yang kata hadis tu bukan hadis. Itu kesilapan teknikal. Buang dia punya kurungan tu. Tulis berdasarkan hadis yang sahih telah dikeluar oleh Imam At-Tirmizi, Abu Daud, An-Nasa'i, bahawa orang yang solat di masjid yang lebih ramai lebih afdal daripada solat di masjid yang tak ramai. Wa ma kana aktsar fa huwa ahabbu ila Allah. Apa yang lebih ramai itu terlebih dikasihi di sisi Allah Azza wa Jalla. Lebih ramai lebih dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Lebih ramai lebih baik dari sudut bilangan jemaah. Angin juga. Cuba kita tengok lafaz hadisnya. Wa ma kana aktsar. Sekarang ni mudah. Ada satu alat dalam handphone nama dia aplikasi Al-Bahisul Hadisi. Pelajar-pelajar tulis, yang ada handphone tulis Al-Bahisul Hadisi, dia masuk dalam telefon dia, mudah nak cari hadis. Wa ma kana wa ma kana aktsar, wa ma kana aktsar. Tulis hadis ni. Kita kata tidak lafaz dia tadi, alhamdulillah jumpa dah. Tulis an Ubay bin Ka'ab. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, seorang sahabat. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Solat seorang laki-laki dengan seorang laki-laki, mana dua orang yang solat, lebih baik daripada dia solat seorang. Satu. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Solat seorang dia lebih baik, solat dengan dua orang lebih baik daripada dia solat dengan seorang. Maknanya lagi ramai lagi baik. Barulah sampai ke hadis kita ni. Wa ma kana aktsar fahuwa ahabbu ila Allah. Wa ma kana aktsar fahuwa ahabbu ila Allah. Tulis hadis ni. Siapa ila Allah Ta'ala tu, itu tamatlah dia punya hadis.
rawahu at-Tirmizi wa Abu Daud wa Nasa'i wa ghairuhum. Alhamdulillah, kata di muhaqqiq sanadnya sahih. Inilah hadis ni kepada kita. Alhamdulillah, para pelajar, kita nak solat, kita cari di mana tempat yang ramai. Itu pada asasnya lah. Melainkan ada kecuali. Kata Tuan Syekh, illa linahwi bid'ati imamihi, melainkan kalaulah misalnya bid'ah imamnya itu, imam dia seorang yang melakukan amalan bid'ah. Apa dia amalan bid'ah ni? Yakni imam jamaah yang ramai itu adalah seorang ahlul bid'ah, ahli bid'ah. Seperti ianya Rafidhiyu. Tulis Rafidhi tu mazhab Syiah. Syiah ni kerja dia duk kutuk sahabat. Jangan pergi semaya situ walaupun masjid dia ramai, sebab dia ni ahli bid'ah. Dan misal bagi bid'ah imam itu ialah seperti Syi'i. Syi'i itu Syiah. Zaidi ni Syiah, tapi dia dekat dengan Ahlus Sunnah lah amalan dia. Kata Al-Qurdi, kata Qurdi itu seorang ulama Qurdi, dia ada kitab dia. Dia kata Ar-Rafidah dan Syiah dan Az-Zaidiyah adalah hampir-hampir sama. Puak Syiah ya juga. Katanya golongan Syiah itu 22 golongan. Setengah golongan menganggap golongan lain sebagai kafir. Syiah sama Syiah mengkafirkan sama dia. Na'udzubillah. Golongan asal mereka itu ada 3. Golongan Syiah ada 3. Tulis. Yang satu ghulatun. Ghulat mana pelampau. Pelampau Syiah ni kafir terus. Dia kata apa? Dia kata Jibril bertukar. Dia nak bawa wahyu pergi ke Ali, jumpa Nabi, pakai wujud Nabi. Ni bukan cakap bid'ah ni. Wajib tak boleh semaya belakang dia ni. Yang kedua dia panggil golongan Zaidiyah. Zaidiyah ni Syiah di Yaman, pengikut Imam Zaid. Mereka ini dia dekat ya dengan Ahlus Sunnah kita. Cuma mereka lebihkan sedikit Ali, tapi tak ada lah kutuk-kutuk. Cuma ada ke tidak Zaidiyah ni ada ke tidak lagi di Yaman, wallahu alam. Dan bukan dam tu, tulis dan nun. Dan golongan Imamiyah. Golongan Imamiyah ni puak-puak Syiah yang berpegang bahawa imam dia 12 orang. Imam berapa dia? 12. Daripada Sayyidina Ali kepada Imam Mahdi. Imam Mahdi dia sudah 200 tahun ke berapa beranak, duduk sembunyi dalam gua di Samurra di Iraq. Pagi-pagi dia bawa kuda, dia getak depan pintu gua. Ajal al-khuruj, keluarlah imam, lama dah tunggu ni. Itu dia panggil puak imam 12. Hak ni memang dia kutuk sahabat. Jadi kita kata kalau imam hak duk kutuk sahabat, bukan sakat bid'ah ni sesak terus. Jangan duk maya belakang dia, jangan solat belakang puak ni. Yang pertama tadi, tulis nombor 1, letak nombor tu dalam kurungan 4 segi tu huraian. Tuan Syekh kata imam yang kita tak boleh pergi iaitulah imam ahlu bid'ah. Apa dia ahlu bid'ah? Imam yang melakukan ajaran sesat. Ajaran sesat. Dia duk main hakikat batin hak tu. Allah tu aku tu Allah, roh boleh berpindah sana sini. Itu dia panggil ahlul bid'ah. Ataupun dia buat amalan yang pelik-pelik yang Nabi tak ajar, zikir, melompat, menungginya, kita cari masjid lain. Masjid macam ni tak usah kita pergi solat dengan dia, masjid lain banyak lagi. Wadah. Kita tengoklah imam pelik-pelik, lepas semaya bangun berjoget zikir, jangan pergi. Banyak lagi masjid lain yang lebih tenang, yang beramal dengan zikir hak Nabi kita ajar, lebih baik daripada kita pergi duduk tempat-tempat macam ni. Yang kedua, letak nombor, baru jumpa bawah tu. Yang kedua, orang fasik. Tulis letak nombor 2. Yang kedua, orang fasik. Orang fasik ni orang tak ju.
Di antara tanda-tanda kefasikan itu, dia semaya tapi mulut dia tu duk mengatur ke orang. Dia sendiri pun buat dosa besar dengan ribanya, dengan rasuahnya, tapi tu imam dosa semaya dengan dia. Ini orang panggil orang fasik. Lepas semaya, sudah semaya duk ngutuk orang. Alah, cari masjid lain, jangan pergi masjid lagu ni. Walaupun dengan tuhmah saja. Dengan tuhmah, mana orang kata tu imam ni fasik ni, tak apa ju. Dia gini, takrif fasik ni. Tulis ni pelajar, takrif fasik, orang yang melakukan dosa besar. Dosa besar ni bukannya rogol zina saja, ambil riba, ambil rasuah, tu dosa besar lah tu. Kalau kita tahu tu imam ni memang kaki dosa besar, kaki rasuah ataupun kaki apa ni riba, perniagaan dia dengan riba belaka, maka jangan pergi maya belaka dia. Faham? Ataupun ulama kata orang yang mengekali dosa kecil. Orang yang mengekali dosa kecil. Payahlah kita nak kata zaman kita ni. Dosa kecil duk tengok orang perempuan, nak tengok berita apa orang perempuan. Pergi dengan ceramah perdana pun ahli panel perempuan. Jadi kalau kata zaman kita ini, kalau nak ambil definisi orang zaman dulu, ramahlah orang teruk. Yang kita bimbangnya dengan ni pelajar, hak isap rokok tu. Tok imam isap rokok. Gua nak bunyi ya. Tok imam kapung isap rokok. Dak. Mengaji molek-molek kita klik tukar tok imam. Imam isap rokok. Lah, macam boleh. Rokok itu sudah difatwakan haram. Jadi bila dia buat haram, mana buat dosa. Kalau hari dia main 5 sebuku sehari, berapa dosa dia buat? Jadi hak ni saya tak kata ini kita buat rujuk ke majlis fatwa. Kalau nak puas hati, pergi tanya majlis fatwa, boleh ke solat di belakang orang imam isap rokok. Jangan dia kerak situ. Baik. Yang pentingnya fasik tu banyak kategori lah, banyak kategori. Maknanya kalau imam tu fasik, pergi cari imam lain lah. Kita tak katalah tak sah, tapi lebih baik kita cari yang lebih warak. Baiklah. Maka kalau demikian, maknanya imam ahli bid'ah, imamnya fasik, jemaah yang sedikit yang tidak bid'ah, ahli jemaah ni ikut sunnah Nabi SAW, tenang-tenang ya salat, alhamdulillah, itu lebih afdal. Bahkan sembahyang seorang lebih afdal. Kalau tu imam kapur kita ni semuanya fasik belaka. Tapi jangan tuduh, jangan tuduh. Ni ada satu kes ni cerita betul ni, tak jauh daripada sini. Orang kapur ni tahu ada sekumpulan ajaran sesak ni, pokok pasik, dia tak pergi semaya di masjid kapur dia. Sebab apa? Dia kata dia tengok di arah Allah Ta'ala tu ada nampak puak-puak tu imam tu tak sah semaya. Kata ni dia panggil tuduhan jahat kepada orang. Sebab itulah kita tak boleh nak tuduh orang fasik ke, nak tuduh orang ni apa ni mudah-mudah, jangan. Ya mau kita tengoklah, kalau nampak dia buat benda pelik, kita tak selesa, pergi cari masjid lain. Tak sudut semaya belakang dia tu. Jangan tuduh Baiklah. Maknanya kalaulah imam tu ahli bid'ah, ahli fasik, sembahyang jemaah yang tak ramai lebih afdal, bahkan sembahyang seorang diri lebih afdal daripada sembahyang belakang imam yang fasik. Sebagaimana ini dikatakan oleh syekh kami Ibnu Hajar, syekh kami itu, bagi mengikut pandangan syekhnya sendiri. Siapa dia? Zakaria Al-Ansari. Allah Ta'ala beri rahmat kepada kedua mereka, kepada semua ulama Islam. Adapun yang dipegangi oleh Al-Jamalul Ramli, para pelajar tengok sini. Ini dia panggil fukahatul fukaha, cerita nakal ulama fiqh. Tulis cerita nakal ulama fiqh ni, dia panggil fukaha al-fukaha. Dalam dunia fiqh Syafi'i ni, zaman pertengahan sekitar kurun 10 ni, dua orang ulama besar yang sentiasa berbeza pandangan, banyak dia beza. Siapa dia? Di antara Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli.
Apa dia mana Ibnu Hajar? Ibnu Hajar tu mana anak batu. Ramli pasir. Jadi batu dengan pasir balas. Siapa benar? Benar batu ke benar pasir? Kita kata benar hujah. Benar yang hujah. Apa dia hujah dia kuat, dia yang menang. Tak kira lah dia batu ke pasir je, jangan duduk bincang. Ni jangan duduk kelahi dengan orang. Dengar ni. Apa yang dipegangi oleh Jamalur Ramli ialah sembahyang di belakang orang fasik dan sebagainya adalah lebih afdal daripada sembahyang seorang diri dan terhasil dengan berjamaah itu pahalanya. Jadi Syekh Ramli kata baik mungkin semaya jemaah walaupun tu imam tu tak apa kemah. Tadi kita duk bicara tadi, kalau pak imam isap okok nak ikut semaya belakang dia, dengar ni, kalau pak imam kampau isap okok nak semaya ke tidak? Ramli kata pergi semaya juga. Jangan buat alasan saya tak pergi semaya dah sebab tu imam ni tak apa kemah. Jangan. Kata Syekh Bujairimi, letak bagi. Kata Syekh Al-Bujairimi rahimahullah, dan kemakruhan itu tidak menafikan fadilat berjamaah dan pahalanya. Bahkan keadaan haram pun tidak menafikan fadilat, seperti sembahyang di tanah yang dirampas. Orang ni curi tanah orang, lepas tu dia semaya atas tanah curi. Semaya jemaah pula tu, sah jemaah. Masalah hak tanah curi tu cerita lain. Menarik juga dia punya perbahasan ni kan. Menarik? Ya kena menarik lah. Baik, tengok tajuk lain pula tepi tu. Masalah berjamaah dengan jemaah yang sedikit. Hak tadi kita nak pilih jemaah ramai yang sedikit, maka kena pilih yang ramai. Kecuali imam tempat ramai itu ada bermasalah. Kita pindah ke subtopik yang lain pula. Demikian juga berjamaah dengan jemaah yang sedikit bilangannya ataupun sembahyang seorang diri adalah lebih afdal daripada sembahyang berjamaah dalam jemaah yang ramai ahlinya, bila imam jamaah yang ramai ahli itu tidak beriktikad wajibnya setengah daripada rukun-rukun dan syarat-syarat sembahyang. Tulis. Maknanya lebih baik solat tempat orang sedikit kalau imam tu tak erti fiqh. Hak tadi fasik tu perangai dia, hak ni tak ada ilmu pula. Imam tak ada ilmu. Tulis, imam tidak ada ilmu. Bahkan dia menganggap, beriktikad, beranggapan bahawa setengah daripada rukun-rukun syarat wajibnya, setengah daripada rukun-rukun dan syarat dalam sembahyang. Walhal itu semuanya adalah wajib. Hanya dia yang tidak beriktikad wajibnya itu. Mana dia kata tak wajib, sunat. Walaupun ia sendiri menunaikan rukun-rukun dan syarat-syarat itu, dia buat. Cuma kepahaman dia kata tak wajib. Itu maksud dia. Kalau tak buat, tak sah maya. Kalau dia tak buat, solat tak sah. Ni dia buat. Masalahnya dia buat. Kerana dengan itu beliau mengqasadkan bahawa semuanya itu adalah daripada perkara-perkara sunat. Kita belajar kan? Dan itu membatalkan sembahyang di sisi mazhab kita, yakni mazhab Syafi'i. Kalau kita kata semua rukun solat tu jadi sunat belaka, batal sembahyang. Tapi wal aksu sahih. Kalau kita kata semua yang kita buat dalam sembahyang ni wajib belaka, rukun belaka, hak sunat jadi rukun juga, tak batal. Tulis kitab tu. Siapa dia menganggap semua yang rukun tu jadi sunat, batal. Siapa dia menganggap yang sunat jadi rukun, tak batal. Dia upgrade. Dia panggil upgrade ke? Tak batal. Baik, satu. Ini kumpulan yang kedua, kumpulan tak ada fiqh. Situasi yang ketiga. Tulis nombor 3. Situasi yang ketiga. Lebih afdal berjamaah dalam jemaah yang sedikit bilangannya itu, atau lebih afdal sembahyang seorang diri daripada sembahyang berjamaah di dalam jemaah yang ramai ahlinya, jika masjid yang sedikit ahli jemaah itu
adalah diyakini halal buminya. Tulis infra. Masalah yang ketiga, masalah infra ataupun bangunan. Bangunan hak masjid besar ni, kita tak tahu duit mari mana. Ada orang kata duit riba, ada orang kata duit tu duit ni. Tapi masjid yang kecil memang dibuat oleh seorang yang soleh. Dia ambil daripada harta dia yang halal, diyakini halal buminya, atau harta pihak yang membina masjid itu, walhal masjid yang ahlinya ramai itu tidak diyakini halal harta pihak yang membinanya itu. Maka mari kita solat di mana? Afdal kita solat di solat mana? Solat di masjid yang tak ramai bilangan. Tiga keadaan. Keadaan yang pertama, imam bid'ah. Keadaan yang kedua, imam tak erti, tak ada bid'ah dia, tapi dia tak pandai, jahil kata orang. Keadaan yang ketiga, binaan. Binaan itu dibuat daripada mana? Daripada harta yang haram, harta yang syubhah. Tapi masjid yang tak ramai orang tu harta dia solid halal, maka kita pilih yang tak ramai. Nombor 4, letak keadaan yang keempat, kena ingat nombor tu. Atau lebih afdal sembahyang dalam masjid yang sedikit ahli jemaahnya daripada dalam masjid yang ramai ahli jemaahnya, kerana menjadi kekosongan masjid dekat atau jauh daripada tempat berjamaah itu, dengan seorang itu pergi hadir di tempat berjamaah yang sedikit ahlinya itu, jadi kerana takut tersia-sia berjamaah di masjid atau pada jemaah yang sedikit itu bila ia tidak pergi kepadanya, maka lebih afdal baginya pergi ke tempat jamaah yang sedikit itu dan meninggalkan berjamaah di tempat ramai itu. Itu pun dengan syarat terdengar azan pada kedua-duanya. Tulis situasi yang keempat, lebih afdal kita menghidupkan surau di kampung kita walaupun bilangan tak ramai. Sebab kalau kita tak pergi, masjid ni mati. Surau kita tak ada orang solat jemaah, jadi kita pergi walaupun ada 20 orang. Kalau kita pergi solat di masjid 500 orang, contoh 200 orang, tapi di surau ni ada 20 orang, ada 10 orang. Lebih baik awak solat tempat tak ramai untuk nak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata hey, dalam hadis kata wa makan aktsar fa huwa ahabbu ila Allah. Tempat ramai lebih baik, tempat ramai lebih baik nak bandingin tempat sedikit. Tapi kita kata maslahah lain pula, lebih baik kita hidupkan sunnah dalam kampung kita walaupun tak ramai orang daripada kita pergi jauh menyebabkan surau di kampung kita mati. Faham tidak? Tu dia nyawa. Tapi dengan syarat ada azan. Maknanya walaupun surau kecil, masjid kecil, ada azan. Adapun di tempat yang tidak terdengar suara seruan azan, maka tidak timbul persoalan itu. Tak ada orang bel sini senyap sunyi, di maya di masjid lah. Misalnya, kerana kedudukannya sebagai imam di situ, atau dengan kehadirannya pada tempat itu, maka orang lain pun hadir bersama-sama dengannya, maka jemaah yang sedikit bilangan ahli di dalam hal-hal yang telah tersebut itu, misalnya kalau tidak dihadiri jemaah tidak berjaya dalamnya, atau diyakini halal buminya, atau diyakini halal harta pihak yang membinanya, maka lebih baik kita solat tempat yang sedikit dalam keadaan yang tersebut. Masjid ni dibina oleh orang soleh, harta dia kita yakin dia ni baik, dia buat daripada harta yang halal. Ataupun masjid ni kalau kita tak pergi mati, kita pergi hidup dia. Jelas dah tu. Adalah lebih afdal dari masjid yang lebih ramai ahlinya, yang tidak seperti yang tersebut itu, misalnya kerana tidak diyakini halal buminya dan harta pembinaannya dan seterusnya. Bahkan setengah ulama membahaskan bahawa bersembahyang seorang diri dalam tempat yang tidak ada sembahyang berjamaah bila ia sendiri tidak ada adalah lebih afdal lagi daripada berjamaah di tempat lain yang ada jamaah, kerana takut disia-siakan tempat berjamaah itu. Mana kalau kita maya sini tak ada orang, kita azab orang tak mari, maya juga dulu, jin yang akan ikut kita.
Malaikat akan solat kali dengan kita. Dia panggil imamul malaikah. Kemudian dia maya sore, malaikat ikut belakang. Tetapi ada tetapi. Pendapat yang aujuhnya, yang paling kuatnya ialah bahawa yang berlawanan dengan dia, yakni sembahyang berjamaah di tempat lain, di sana ada jamaah lebih afdal daripada bersembahyang seorang diri di tempat itu. Mana kalau kita mari azan, Allahu Akbar, tak ada orang mari. Biasanya mengikut uruh tempat kita ni, dia akan qomat apa minit? 10 minit. Nah, 15 minit kita pun maya sunat. Allahu Akbar, maya sunat, sudah maya sunat, tengok tak ada seorang pun manusia. Ambil motosikal pergi cari maya di masjid tu. Apa maya sore sini? Imamul malaikah. Malaikat tak nampak kalau dia mari duduk belakang kita, tak ada masalah lah. Jin pun ada, tapi benda tak nampak, tak boleh ambil kira. Wadah? Faham? Alhamdulillah. Baik. Tengok lagi. Dan kalaulah imam tempat ahli jemaah yang sedikit adalah lebih utama sebagai imam. Mana kalau dia pergi situ dia imam. Misalnya kerana ilmunya, maka ikut berjamaah dengan beliau adalah lebih utama. Dan sifat-sifat yang utama itu seperti yang lagi akan disebut, seperti bahawa imam itu lebih wara. Kita nak maya sini ya, walaupun tak ramai orang, tapi imam dia ni orang soleh, orang alim, tuan guru, lebih mahir, ilmu dia banyak, dan arif dalam membaca Quran dengan baik, lebih qari, atau lebih dahulu Islamnya zaman dulu tu. Maka dalam keadaan seperti itu, berada bersama-sama imam yang utama, walhal jamaah sedikit bilangannya, adalah lebih afdal daripada bersama-sama imam yang ramai anak jemaahnya, walhal sifatnya tidak utama seperti itu. Maknanya kita kata, walaupun imam kita ni tak ramai, jemaah kita tak ramai, tapi imam dia orang soleh, baik kita baik kita solat di situ. Baiklah, tulis tajuk baru. Khusyuk solat di rumah. Solat masjid tak khusyuk. Nak solat mana? Faham soalan? Orang ni kata, saya kalau solat di rumah khusyuk, kalau solat di masjid tak khusyuk. Dia nak solat di mana? Tengok kitab. Dan kalau ada pertentangan antara merasa khusyuk di dalam sembahyang dengan berjamaah, yakni kalau ia berjamaah khusyuknya terganggu, tu imam ni baca tak sedap, tak? Kalau dia maya sore dia khusyuk. Kalau ia sembahyang seorang diri, maka khusyuklah ia adalah baik, khusyuk dia jadi molek. Maka yang aulanya, letak bagi mudah baca ulah guna pula tu, aulanya, yang utamanya tulis, adalah berjamaah. Pergi jemaah juga, karut tu syaitan duk main adalah hatimu. Walaupun khusyuknya kurang dalam berjamaah itu, sebagaimana yang dipersetujui oleh para ulama, ramai ulama kata kena pergi masjid juga, sebab masalah khusyuk itu benda nisbi. Dia panggil subjek nisbi. Kita tak boleh nak nilai sangat orang tu. Para ulama bila mereka berkata, dia kata apa? Inna fardal kifayah afdal minas sunnah. Dengar ni, sesungguhnya menjaga fardu kifayah, pergi solat jemaah tu fardu kifayah, adalah lebih afdal daripada amalan sunat. Maya sore nak jaga sunat khusyuk tu sunnah, tapi maya jemaah fardu kifayah, maka pergi maya walaupun kamu kata tak khusyuk. Sebenarnya khusyuk tu permainan syaitan. Dia kata kalau maya sore tak maya khusyuk, kalau pergi masjid tak khusyuk. Lah, kita kena pergi masjid, lawan syaitan, siapa kita jadi khusyuk. Cuma adalah kadang-kadang dengar ni awal, kita pergi masjid, orang hak masjid mari duduk sebelah kita tu busung, tiap busung. Ada ke tak ada? Mana? Yang kita tunjuk malu kawan. Dia tak mandi mari masjid, busung bangah. Kalau kita duduk belah dia, Allah nak habis al-Fatihah apa gini, tak berasa nak pesel jadi. Ataupun dia pakai minyak atar, orang panggil minyak atar tak sehat, 5 botol 3 ringgit tu.
bozok bang abang dah. Jadi hilang khusyuk. Kata lawan, kalau dekat dia tak khusyuk, cari orang lain. Apa hidup sibuk ke dia je? Tu dianya. Maka kita mengatakan menjaga fardu kifayah lebih utama daripada nak jaga khusyuk. Tapi kalau khusyuk bersebab orang tu sat ni, orang ni, hidup lain lah, cari tempat lain. Dan Imam Al-Ghazali pula berfatwa, dengar ni, pandangan Imam Ghazali kata, fatwa dia diikuti oleh Abul Hasan Al-Bakri dalam Syarhul Kabir kepada Al-Minhaj, Minhajun Nawawi, bahawa lebih aula sembahyang seorang diri bila ianya berjaya mendapat rasa khusyuk. Bakri kata, kalau kita sembahyang sore khusyuk, baik kita sembahyang sore daripada sembahyang jemaah. Bagi seseorang yang tidak mendapat rasa khusyuk bersama-sama berjamaah dalam kebanyakan daripada sembahyangnya, kata di Malibari, dalam hal ini guru kita, siapa dia guru kita? Ibnu Hajar berkata, itu adalah bila rasa khusyuk itu terluput langsung dalam sembahyangnya. Mana kalau pergi masjid ni langsung tak ada khusyuk, barulah boleh maya sore rumah. Tapi kalau pergi dia panggil on off, khusyuk juga, cuma kadang-kadang tak khusyuk lah, solat di masjid. Jelas. Dan fatwa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam yang menyatakan bahawa sembahyang jemaah itu adalah sunat, dan kalaulah bercanggahan antara fadilah mendengar Quran daripada imam, menyatakan bahawa khusyuk itu adalah terutamanya. Tukar bagi, naik pula atas. Fatwa Syekh Izzuddin bin Abdussalam rahimahullah yang menyatakan bahawa rasa khusyuk itu adalah terutamanya secara mutlak, maknanya secara umum. Itu adalah berdasarkan kepada pendapat bahawa sembahyang berjamaah itu adalah sunat, dan kalaulah bercanggahan antara fadilah mendengar Quran daripada imam berserta dengan jamaah yang sedikit, dan tidak ada fadilah itu berserta dengan ahli jemaah yang ramai, maka yang awal itu adalah terlebih afdal. Maknanya kita pergi semaya, kita dengar imam baca sedap, suara dia pun bagus, boleh bawa pada khusyuk, maka pergi solat, iaitu mendapat fadilah mendengar bacaan Quran daripada imam dalam berjamaah dengan ahli jemaah yang sedikit lebih utama. Alhamdulillah. Tamatlah kita perbincangan tentang tajuk apa? Nak solat tempat jemaah ramai ke lebih utama kita solat di tempat yang sedikit? Nak solat di rumah ke solat di masjid? Jawab dia solat di masjid bersama dengan jamaah, walaupun jamaah tak ramai, tapi kalau mendatangkan khusyuk, imamnya soleh, binaan masjid dia lebih ikhlas, lebih baik daripada kita duduk di masjid besar-besar, tahu tuan dia berbangga, kipah dia tulis nama dia, aircon tulis nama dia. Kita kata lebih baik kita cari masjid yang yang lebih tawaduk. Tamatlah kita insya-Allah. Tulis pelajar babul iqtida. Dalam siri akan datang kita akan bincang tentang iqtida, babul iqtida, maknanya bab cara mengikut imam, cara ikut imam. Insya-Allah dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.